wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat iman yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah melembutkan, menjinakkan dan melunakkan jiwa dan hati kita untuk sentiasa melazimi istiqamah berada di dalam majlis-majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dengan taufik dan hidayah dan Allah memberikan petunjuk lagi pengampunan di dalam bulan Ramadan ini sehinggalah kalau andai kata kita dijemput oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, mengampuni kita dan menerima amalan kita keseluruhannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bonda-bonda, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini adalah hari yang ke-18 Ramadan, berbaki ada 2 hari lagi sebelum kita akan bertemu dengan 10 malam yang paling teristimewa di sepanjang Ramadan. Dan lagi istimewa, 10 malam ini adalah 10 malam yang teristimewa sepanjang tahun. Dan insya-Allah daripada 10 malam yang terakhir yang paling istimewa ini, ada satu malam yang lebih istimewa dan lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar, dikenali sebagai malam kemuliaan. Jadi sama-sama kita beribadah, sama-sama kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kira macam Datuk Syed lah. Kalau Allah beri itu memang itu satu penganugerahan. Kerana kita benar-benar layak berada di sisi Allah, berada dalam lingkungan orang yang dikira sebagai amal soleh, dikira sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi kena banyak-banyak doa, kena banyak-banyak meminta pada Allah. Semoga tahun ini kita dikurniakan, iaitu dengan kurniaan Lailatul Qadar. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu kuliah sirah kita, iaitu kuliah sirah ensiklopedia para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan berkongsi satu lagi kisah daripada kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kisah ini dia berbeza. Okey, kisah ni dia berbeza sedikit. Kalau ikutkan hari tu, saya janji dengan ibu-ibu, iaitu kita akan berkongsi kisah berkaitan tentang berkaitan tentang peperangan. Tapi kita punya topik kita akan masuk berkaitan tentang perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Kalau ikutkan hari tu punya kita berhenti. Namun hari ini saya minta izin daripada ibu-ibu semua, saya nak langkau ada dua fasa dalam hidup Nabi ni, sebab saya nak bawa ibu-ibu lebih dekat dengan peristiwa yang tengah kita lalui ini, iaitu peristiwa nuzul Al-Quran. Okay, saya nak bawa ibu-ibu untuk tengok pada peristiwa nuzul Al-Quran. Sekejap ya, saya tengah buka kita punya ni. Alright. Okay. Baik. Kalau ikutkan, keluar ke saya punya gambar? Tak keluar ya? Tak Ustaz, keluar gambar kecil-kecil. Oh ya, sekejap. Macam mana nak buat ni? Kalau, okey. Tak keluar lagi. Saya cuba lagi sekali ya. Okay, mungkin dia loading kot. Sekejap. Alright. Keluar dah Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah. Baik, kalau ibu-ibu yang ada buku, yang dah ada buku tu, dia pada muka surat yang keempat. Kita langkah dahulu, iaitu fasa perkahwinan Nabi dengan Khadijah dan juga fasa Nabi meletakkan batu Hajarul Aswad. Ini dua kisah ni saya berhutang dengan ibu-ibu semualah. Nanti kita akan ulang lagi sekali. Cumanya saya nak masuk kisah kerasulan bermula ni. Kenapa saya nak kisah dekat sini? Sebab sempena kita berada di hari yang ke-18 Ramadan, dan hari yang ke-18 Ramadan ni kita maklumlah, ini adalah hari yang dikenali sebagai nuzul Al-Quran yang jatuh pada 17 Ramadan. Baik.
Dia berkaitan dengan ni. Nanti saya akan cerita pada ibu-ibu. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu kisah Nabi ni dia sangat dekat dengan kita dan banyak pengajaran yang kita boleh belajarlah daripada kisah tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu-ibu tengok dalam satu kitab, iaitu kitab sirah juga, namanya kitab Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh seorang ulama tafsir yang sangat muktabar, iaitu Al-Imam Ibn Kathir. Dia menyebutkan peristiwa nuzul Quran ini dia berlaku ada dua tarikh. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata 17 Ramadan dan satu lagi riwayat yang menyebutkan 24 Ramadan. Dia ada dua peristiwa. Dia ada dua waktu. Sama ada 17 Ramadan ataupun 24 Ramadan. Kisah nuzul Al-Quran, peristiwa itu adalah peristiwa yang berbeza dengan peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah peristiwa yang diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu Quran daripada Lauh Mahfuz di perbendaharaan Allah. Turun Quran ni sekaligus, yang ibu-ibu maklum, turun 30 juzuk sempurna sampailah ke Baitul Izzah, ke langit bumi. Penurunan itu dikenali sebagai malam Lailatul Qadar. Jadinya daripada Baitul Izzah, langit bumi, turunnya Quran kepada Nabi, turunnya beransur-ansur selama 23 tahun. Dan penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi sebagai pelantikan Nabi sebagai Rasul itu adalah pada 17 Ramadan yang Nabi berada di Gua Hira, dan peristiwa itulah dikenali sebagai peristiwa nuzul Al-Quran. Okey, ada riwayat kata 17 hari bulan, ada riwayat kata 24 hari bulan. Jadi nuzul Quran bukan peristiwa yang sama dengan Lailatul Qadar. Dia fasa yang berbeza. Lailatul Qadar sebelum tu lagi, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah turun kepada Nabi, wahyu yang pertama kali turun itu, itulah wahyu yang turun surah Iqra tu, turunnya di Gua Hira, dikenali sebagai peristiwa nuzul Al-Quran. Okey. Baik, sekarang kita tengok sedikit apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Baik, kerasulan bermulanya kerasulan baginda pada usia 40 tahun setelah penurunan wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, Mekah. Maka bermulalah dakwah Nabi secara senyap-senyap. Baik, kalau ibu-ibu tengok fakta ni, kita akan rasa macam ini fakta yang kita sedia maklum. Tapi sebenarnya peristiwa Nabi SAW beribadah di Gua Hira adalah dia bukan pada usia Nabi 40 tahun, tetapi bermula daripada usia 38 tahun. Maksudnya pada usia Nabi 38 tahun, 39 tahun dan 40 tahun Nabi dah mula memanjat bukit An-Nur, kita panggil Jabal Nur, yang di atasnya, di atas puncak tu ada satu gua dikenali sebagai Gua Hira. Nabi dah beribadah sejak usia 38 tahun. Maksudnya 3 tahun berturut-turut Nabi dah beribadah di atas puncak bukit dah. Okey. Soalnya sekarang, kenapa Nabi beribadah di Gua Hira? Kenapa Nabi tak beribadah di depan Kaabah? Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini ada perkara yang penting untuk kita bincang. Pertama, kalau ibu-ibu baca dalam satu kitab iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ini seorang ulama yang karang satu kitab namanya kitab Talbis Iblis. Tipu daya Iblis. Okey, kitab ni menarik untuk dibaca sebab daripada kitab tu kita tahu banyak ibadah kita tertipu dengan ibadah yang kita lakukan. Banyak sangat. Jadinya dia kata apa? Antara penipuan yang dilakukan oleh iblis kepada manusia iaitu manusia beribadah secara bersuluk ataupun bertapa. Bersuluk ataupun bertapa. Kita selalu dengar kan? Ada kalangan kadang-kadang dia angkat menjadi wali kan? Kerana apa? Bersuluk dan bertapa. Tapi kata Ibn Jauzi, perkara itu bercanggah dengan agama dengan beberapa sebab. Okay, kena dengar sungguh kalau tidak kita akan jadi salah faham. Pertama, mereka yang bersuluk dan bertapa ni boleh jadi mereka telah melakukan jenayah di dalam Islam. Kenapa? Paling tidak kata Ibn Jauzi, mereka telah meninggalkan solat jamaah secara sengaja. Bila dia bersuluk, bertapa kan dekat satu tempat yang bersendirian, dia telah meninggalkan masyarakat. Jenayah dalam agama yang pertama dia buat, meninggalkan solat jamaah. Kalau ada orang kata solat jamaah tu tak berapa penting, tak berapa berat, solat bersendirian pun boleh, kita bersangka baik. Yang kedua,
berkemungkinan besar dia juga telah meninggalkan solat Jumaat secara sengaja. Okay. Kalau sampai tahap dia bertapa, bersuluk sampai meninggalkan solat kefarduan ini, maka ia tertolak dan ia telah melanggar syarak. Sebab itu Nabi SAW, Nabi duduk di Gua Hira itu bukan bertapa. Okay. Bukan Nabi ini menyendiri, tidak. Nabi ini orang yang bergaul dengan masyarakat, berkahwin, pergi ke pasar. Dialah yang sama-sama membina semula Kaabah, meletakkan Hajarul Aswad. Cumanya, kenapa Nabi beribadah di Gua Hira? Kenapa tak di depan Kaabah? Jawapannya adalah, ketika Nabi duduk di Mekah, zaman sebelum Nabi jadi Rasul, dan sehinggalah sebelum zaman Nabi berhijrah, orang Mekah beribadah, berhaji dan berumrah, bertawaf dan bersa'i di Mekah ni, mereka melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan bertelanjang. Okay, mereka melaksanakan ibadah tersebut dengan bertelanjang. Kalau Nabi melaksanakan haji dan umrah, kita maklumkan Nabi haji sekali seumur hidup, itu pun di tahun akhir sebelum wafat. Nabi berumrah 4 kali sahaja sepanjang hidup Nabi, itu pun zaman Nabi dah berada di Madinah. Sebelum itu Nabi tak buat haji dan umrah, sedangkan Nabi lahir dan membesar di Mekah. Kenapa? Sebab orang zaman itu beribadah dalam keadaan bertelanjang. Allah pelihara Nabi, Allah tak libatkan Nabi dengan perkara yang mungkar. Kalau yang kedua, kalau Nabi tak beribadah, tak bersama-sama dengan orang-orang Quraisy beribadah waktu itu, paling tidak akan dituduh pada Nabi, Nabi ni kalau beribadah depan Kaabah, maka akan dituduh. Kalau Nabi tak beribadah pun, paling tidak Nabi pernah melihat orang lain bertelanjang. Waliyahzubillah, kan? Jadi Allah Ta'ala pelihara Nabi, Allah melindungi Nabi. Sebab itu Nabi tak beribadah di depan Kaabah. Nabi duduk di Gua Hira. Kalau benar duduk di Gua Hira itu diistilahkan sebagai bertapa, maksudnya kita kena menyendiri, maka itu satu kesilapan. Sebab apa? Tak diteruskan amalan tersebut oleh Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan juga para sahabat yang lain. Mereka tak melakukannya. Sebab umat Islam ni dia ada 2 perkara yang dia kena jaga. Hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan yang kedua hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Okay? Kita kena jaga dua-dua perhubungan ini. Hubungan dengan Allah, dia sejalan dengan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia, dia mesti sejalan dengan hubungan dengan Allah. Dia tak boleh pinggirkan salah satu. Okay, jadi ada sebab kenapa Nabi beribadah di Gua Hira. Dan kenapa Nabi naik 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun usia Nabi tu, Nabi dah berada di Gua Hira. Kenapa Nabi naik? Baik. Kita boleh kata pada usia sekitar penghujung 30-an, nak masuk ke usia 40-an, ini adalah fasa perubahan bagi setiap manusia. Kan zaman 30-an kita rasa kita muda lagi. Tapi bila dah masuk ke fasa 40-an, perpindahan tersebut masing-masing akan merasa perubahan ketara, pemikiran lebih matang. Kan anak-anak semakin dewasa, kita dah mula rasa saya perlu buat sesuatu dan saya perlu berubah. Saya rasa ini adalah berlaku kepada seluruh manusia. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi mula merasakan masyarakat Quraisy zamannya makin lama makin jauh daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Nabi mengambil keputusan bersendirian, kita kata ber-me time, adalah untuk mencari titik permulaan, membawa perubahan kepada masyarakatnya yang makin jauh daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Itu motif dia. Okay? Kenapa saya explain ni? Supaya tak tersalah faham dengan apa yang kita faham tentang sirah Nabi. Baik, sekarang kita tengok sedikit. Masa Nabi naik 38 tahun, bukan bererti Nabi duduk di Gua Hira sepanjang tahun. Itu kefahaman yang salah. Nabi hanya memilih setahun tu, hanya sebulan sahaja Nabi duduk, iaitu pada bulan Ramadan. 38 tahun usia Nabi, bulan Ramadan tahun tu, Nabi duduk di Gua Hira. 11 bulan yang berbaki, Nabi tetap bermesra, bermasyarakat dengan orang-orang Mekah. 39 tahun pun sama juga. Sepanjang tahun itu, Nabi hanya memilih Ramadan sahaja untuk bermunajat dan bersendirian dengan Allah Ta'ala di Gua Hira. 11 bulan yang berbaki, Nabi duduk di rumah melaksanakan tanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah dan sebagainya. Pada usia Nabi 40 tahun, Nabi mengulangi lagi perbuatannya hanya sebulan Ramadan sahaja. 11 bulan yang berbaki, Nabi bermasyarakat seperti sedia kala. Okey, sekarang ni kita tengok. Pada tahun yang ke usia Nabi 40 tahun, masa Nabi SAW berada, sebelum Nabi naik ke Gua Hira pada bulan Ramadan,
kata para ulama sirah, iaitu Nabi ni telah didatangi mimpi selama 6 bulan. Bermula daripada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab dan juga Sya'ban. 6 bulan Nabi didatangi mimpi. Apa mimpinya? Iaitu mimpi pelantikan sebagai Rasul. 6 bulan dah. Pada hari Nabi diangkat jadi Rasul, yang disebut sebagai peristiwa nuzul Quran tu, Jibril turun dan Nabi dalam ketakutan tu, dan Jibril peluk Nabi tu adalah kerana itu diistilahkan dalam bahasa kita sebagai deja vu. Okay? Itu disebutkan dalam istilah kita sebagai deja vu. Kan deja vu ni maksudnya kita dah bermimpi dah. Sekali sampai waktu dia jadi realiti dan kita saya rasa macam pernah sampai lah. Saya rasa macam pernah tengok lah suasana ni. Sebenarnya kita dah didatangi oleh mimpi. Dalam istilah kita panggil deja vu. Jadi itulah yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi Jibril memeluk Nabi ni dengan peluk yang kuat. Kata Jibril, Iqra'. Dan Nabi kata, Ma'an Nabi Qari. Aku tak pandai baca. Diulangi 3 kali. Makin lama makin kuat pelukan Jibril. Kenapa Jibril peluk Nabi? Sebab untuk bagi tahu pada Nabi, kesakitan yang kamu rasa tu, itu adalah realiti lagi. Dah tahap ke realiti. Dia bukan lagi mimpi-mimpi yang pernah mendatangi kamu 6 bulan sebelum ni. Bayangkan 6 bulan berturut-turut berlaku mimpi yang sama. Tiba-tiba berlaku secara realiti. Dan itulah yang menambahkan rasa ketakutan pada Nabi SAW. Apatah lagi di dalam surah An-Najm, Allah Ta'ala menyebutkan Jibril ni menzahirkan dirinya dalam bentuk yang asal 2 kali di hadapan Nabi. Pertama pada peristiwa yang pertama ni, nuzul Quran ni, dan yang kedua pada malam Isra' dan juga Mi'raj. Jadi Nabi tengok satu makhluk yang paling besar, memeluk dia pula, dan dia adalah realiti daripada mimpi-mimpi yang pernah Nabi lalui 6 bulan sebelum tu. Jadi ibu-ibu boleh faham, boleh nampak keadaan Nabi, condition Nabi ni berada dalam ketakutan yang sangat-sangat takut. Okay? Itulah yang berlaku pada Nabi SAW. Ini kronologi yang kita maklum dari sudut sirah. Sekarang kita nak tengok dari sudut pengajaran. Baik. Baru-baru ni ada satu kenyataan keluar, mungkin bonda-bonda perasan kot yang lalu di timeline kita di media sosial. Ada seorang wanita peguam Melayu Muslim, rakyat Malaysia, mengatakan saya tidak suka bersuamikan dengan suami seperti Nabi. Waliyadzubillah, perkataan yang sangat celupa. Dia kata apa? Saya tak suka bersuamikan dengan suami seperti Nabi. Kenapa dia kata macam tu? Dia tak suka suami seperti suami macam Nabi ni? Sebab dia kata Nabi ni adalah lelaki yang tidak bertanggungjawab. Nabi ni adalah suami yang culas. Kalau ibu-ibu yang PM saya boleh share lah dia punya print screen tu lah. Ini bukan satu tuduhan tapi ini kenyataan yang telah disebutkan oleh seorang lawyer ni. Lawyer ni secara zahir nampak macam muslimah lah, tudungnya labuh. Tapi kita pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Mungkin tersalah faham dari sudut sirah. Dia kata Nabi ni adalah suami dan ayah yang tak bertanggungjawab. Melepaskan tanggungjawab kepada isteri sahaja. Biarkan isteri dengan anak-anak. Habislah rumah ni terbengkalai. Kenapa? Dia tuduh Nabi duduk di Gua Hira bersedap-sedap beribadah, tinggalkan tanggungjawab dia. Dan dia kata itulah yang dilakukan oleh orang Melayu Muslim, lelaki Melayu Muslim yang tak bertanggungjawab. Saya rasa satu kenyataan yang melampau lah. Ya betul, betul poin Intan, betul. Tapi dia bukan Aisyah, nama dia Aisyah. Asia. Nama dia Asia. Ibu-ibu boleh tengoklah di media sosial kan. Baik, kenyataan ni bagi saya melampau. Dia tersalah faham. Sebenarnya Nabi SAW duduk di Gua Hira sebulan je. Mungkin dia menyangka Nabi duduk sepanjang tahun. Tak, Nabi duduk sebulan. Dan dalam tempoh sebulan, Nabi membawa bekalan makanan. Zaman tu belum pensyariatan ibadah puasa lagi. Dia seperti biasa. Nabi SAW duduk di Gua Hira tu, makanan waktu itu adalah susu dan juga daging. Yang mana ibu-ibu pun maklum, susu dan daging ini adalah 2 makanan yang mudah expired, mudah rosak. Kan, makanan yang mudah rosak, mudah expired. Jadinya sudah tentulah paling tidaklah kita boleh menjangkakan 2 hari sekali Nabi akan turun dan mengambil bekalan makanan daripada rumahnya. Lalu dibawa semula bekalan itu duduk di Gua Hira. Maksudnya dalam tempoh sebulan Nabi duduk di Gua Hira, kita boleh kata
hampir 15 kali Nabi berulang alik pulang ke rumah dia. Adakah kita boleh kata Nabi ni melepaskan tanggungjawab? Sudah tentu tidak. Dia samalah macam kita yang bekerja, mungkin outstation, pergi 2 hari kemudian balik. Adakah kita nak kata ini ayah yang tak bertanggungjawab, ini ibu yang tak bertanggungjawab? Sudah tentu tidak. Itu satu kenyataan yang melampau. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi pulang seperti sedia kala. Dan ini disebutkan oleh seorang ulama sirah namanya Al-Waqidi. Nabi berulang alik daripada Gua Hira ke rumahnya untuk mengambil bekalan semula. Okay? Dan bekalan makanan itu adalah daging dan susu. Dua-dua makanan ini adalah mudah rosak. Bukan. Puan Nurani, bukan Siti Khadijah yang hantar. Khadijah tak hantar. Nabi pulang. Okay? Sebab tu kita kena perbetulkan lagi kita punya kefahaman kita. Khadijah tak naik Gua Hira untuk hantar pada Nabi. Tidak. Nabi pulang dan Nabi lah yang mengambil bekalan makanan. Yang hantar pada Nabi itu peristiwa akan datang pada peristiwa hijrah. Iaitu anak kepada Abu Bakar dikenali sebagai Asma binti Abi Bakrin. Ya, masa peristiwa hijrah, dia yang hantar bekalan makanan kepada Nabi dan juga kepada ayah dia. Sebab apa? Nabi tak boleh patah balik ke Mekah. Nanti akan ditangkap oleh Quraisy. Jadi Nabi minta untuk dihantar. Ya, itu di Gua Sur. Okay, itu di Gua Sur. Itu berlaku. Tapi orang lain, Asma, orang muda. Yang peristiwa ni tak, Nabi sendiri pulang ke rumah. Dan ini disebutkan oleh para ulama sirah, Al-Waqidi. Dan ini menolak orang yang menuduh Nabi ni tak pulang ke rumah, duduk beribadah sahaja. Itu kenyataan yang melampau. Yang kedua pula, dalil yang lain pula, bila Nabi pulang daripada kota Mekah, ya, Puan Hasanah, Sayyidatina Khadijah tak pernah hantar pun, Nabi pulang. Yang kedua pula, Nabi SAW bila dia dalam keadaan ketakutan dan Nabi pulang ke kota Mekah, balik ke rumahnya dan Nabi dalam ketakutan. Apa yang berlaku? Khadijah ambil selimut dan tenangkan Nabi, betul? Khadijah rehatkan Nabi, tidurkan Nabi kan? Kemudian Nabi bangkit. Selepas Nabi dah bertenang, dah tidur, Nabi bangkit dan Nabi ceritakan kepada Khadijah. Apa Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari? Kata Nabi SAW, Tuhan aku mungkin murkai aku. Nabi sebut kenyataan yang pertama Nabi sebut, Tuhan aku mungkin memurkai aku. Sebab apa? Didatangi satu macam seolah-olahnya Nabi nampak macam musibah lah. Ada satu makhluk besar datang peluk Nabi dalam keadaan sebut ikra' memaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi rasa macam Tuhan ni murka kepada aku kot sebab mungkin aku tinggalkan masyarakat, duduk beribadah dekat Gua Hira pula, seolah-olah macam tu. Tapi apa kata Khadijah? Khadijah sebut di hadapan Nabi dalam hadis ni, kata Khadijah, tidak ya Muhammad. Kalau kita, wahai abang, sudah tentu tidak, Tuhan marah pada engkau. Sebab apa? Khadijah sebut kebaikan-kebaikan Nabi. Dia kata, bukankah abang yang melansaikan hutang-hutang orang-orang yang telah berhutang? Bukankah abang yang mendamaikan orang-orang yang bertelingkah dan bertengkar? Dia sebut kebaikan-kebaikan suaminya. Kalau Khadijah ni tak puas hati dengan Nabi SAW, bayangkan tak puas hati, maknanya memang Nabi ni culas, tak menjalankan tanggungjawab. Sudah tentulah masa Nabi SAW pulang ke rumah, kan, jangan kata Khadijah ni nak selimutkan Nabi, jangan kata Khadijah ni nak tenangkan Nabi, sebut kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Sudah tentu Khadijah ni dia akan membebel-bebel kan. Ini perkataan yang kita tak layaklah sebut, tapi saya nak bayangkan. Cuba ibu-ibu bayangkan. Suami kita pergi mancing. Hujung minggu, Jumaat, Sabtu pergi mancing. Kemudian petang Sabtu tu balik dalam keadaan kena sampuk. Contohnya balik dalam keadaan berpeluh-peluh, takut ni, tiba-tiba dalam keadaan menggeletar kan. Kita sebagai isteri kita kata apa? Kebiasaan. Jujurlah dengan saya ibu-ibu. Kita kata apa? Abang pergi lagi mancing bang, pergi lagi. Pergi lagi. Betul tak? Adakah kita kata tak apa bang, abang ni orang baik bang ni? Tak ada. Kita akan cakap abang pergi bang, pergi. Kita akan sindirnya kan. Apatah lagi kalau suami kata apa? Lepas ni saya tak nak lagi yang pergi mancing dah. Tak nak lagi. Suami bagi bola tanggung kan. Isteri akan smash lah selalunya. Kebiasaan seperti itu. Nabi mengaku, Tuhan marah pada aku ni. Tapi Khadijah pujuk Nabi dan sebut kebaikan Nabi. Sebab nak tunjukkan yang mana Nabi ni menjalankan tanggungjawab. Khadijah redha dengan perbuatan Nabi. Sebab Nabi ni tak pernah culas dalam tanggungjawab dia. Kan? Kalau Nabi betul-betul meninggalkan tanggungjawab, mesti Khadijah akan sindir. Mungkin Khadijah akan membebel.
akan berkata perkataan yang tak elok. Ataupun kalau Khadijah kata, bila Khadijah memujuk Nabi dengan perkataan-perkataan yang baik, boleh jadi dengan bahasa lenggok yang menyindir. Macam kita dengan suami dengan isteri kan. Isteri kata, abang baik. Itu perkataan dia. Tapi dia punya lenggok bahasa, abang memang baik pun. Bahasa tu, dia punya lenggok, body language dia dengan dia punya lenggok bahasa tu, intonasi tu kita faham. Itu adalah sindiran. Betul? Jadi ia tak berlaku kepada Nabi SAW. Jadi nak kata Nabi tinggalkan tanggungjawab? Jawapannya tidak sama sekali. Sarkasm lah, sarkastik kita ni. Tapi tak berlaku pada Nabi SAW. Bahkan bila Nabi dalam keadaan ketakutan tu tak bertenang, Khadijah pula bawa Nabi pergi jumpa dengan seorang lelaki iaitu pakciknya Waraqah bin Naufal. Seorang lelaki yang beragama beragama Yahudi. Dia seorang lelaki. Saya cek balik. Dia ni adalah orang yang beragama Nasrani, beragama Kristian, dan dia ni adalah penulis, penterjemah kitab Injil di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa orang Yahudi lah. Dia pendakwah agama Nasrani. Bila jumpa dengan dia, kata Waraqah, itu adalah Namuz. Namuz ni adalah itu adalah Jibril. Nama Jibril dalam kitab Taurat. Dia kata itulah Namuz yang pernah turun kepada Musa AS. Dan dia kata apa? Kalau aku masih lagi panjang umur, aku akan bersama dengan kau, wahai Muhammad. Ketika mana engkau ditentang oleh kaum kau. Nabi terkejut. Adakah kaum aku menentang aku? Sedangkan Nabi ni Al-Amin, orang yang diterima kan, yang terhormat. Kata dia, semua Rasul akan mengalami nasib yang sama. Itu prediction yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal. Dan ia adalah perkara yang akan rutin berlaku kepada setiap para Rasul. Okay? Jadi nak tunjuk pada kita, Khadijah ni, dia redha dengan perbuatan Nabi dan Nabi ni orang yang tak pernah tinggalkan tanggungjawab. Itu perkara yang berlaku pada peristiwa kerasulan bermula ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Okey. Itu kisah dia ibu-ibu. Yang kedua pula pengajaran dia iaitu masa Nabi SAW menerima wahyu, pernah tak kita bertanya, Waraqah bukan sepupu, dia adalah pakcik Nabi. Pakcik kepada Khadijah. Waraqah ni pakcik dia. Okey, kenapa Allah memilih Nabi menjadi Rasul pada usia Nabi 40 tahun? Kenapa Allah tak memilih Nabi menjadi Rasul seawal 25 tahun ke 30 tahun atau 35 tahun? Kan? Ada jawapan kata matang. Itu satu sudut kan, dari sudut kematangan. Tapi kalau kita fikir secara logik, kalau Nabi lebih muda, mungkin Nabi lebih ligat, lebih banyak tenaganya, lebih banyak kemampuan yang dia boleh lakukan dan tempoh dakwah itu lebih panjang. Tapi tidak, Allah pilih pada usia 40 tahun. Selain daripada kematangan, kita kena buat satu lagi tadabbur. Kita nak tengok dari sudut sirah ni, dari sudut kajian. Pertama, Nabi berkahwin dengan Khadijah. Khadijah ni saya pernah sebut dia adalah wanita yang terhormat, mulia dan kaya raya. Dia ni adalah banker kepada orang Mekah. Dia bukan peniaga, dia bukan orang yang pergi berniaga. Tak, dia adalah banker. Orang Mekah nak pergi berniaga, dia akan meminjam hutang dengan Khadijah sebagai modal. Funder lah kepada orang-orang Mekah. Maknanya orang korporat ni akan jumpa Khadijah, kaya raya dia ni. Berkahwin dengan Nabi. Dan Nabi ni bukan orang miskin. Pertama kita kena tahu, Nabi ni daripada kalangan bangsawan. Sebab dia berketurunan daripada kabilah Bani Hashim. Suku sakat daripada kabilah Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ni keluarga pemerintah Mekah ni. Nabi bukan orang miskin, dia bangsawan. Walaupun kita dengar dari kecil Nabi ni penggembala kambing dan sebagainya, tidak. Nabi ni pertama adalah orang yang memang bangsawan. Yang kedua, mas kahwin Nabi kepada Khadijah adalah 20 ekor unta. 20 ekor unta. Mas kahwin itu adalah mas kahwin yang selayak dengan Khadijah. Mas kahwin itu adalah selayak dengan Khadijah. Khadijah ni funder. Kan, banker. Apalah istilah-istilah yang terhormat pada Khadijah ni. Bayangkan kalau mas kahwin Nabi kepada Khadijah dengan nilaian yang rendah, sudah tentu orang Mekah akan kutuk. Kamu tak layaklah Muhammad kahwin dengan Khadijah, itu bukan level kamu. Kononlah Tapi Nabi memberi mas kahwin yang selayaknya dan orang Mekah hormat. 20 ekor unta, satu ekor unta hari ni kita kira lah cincai-cincai, orang Cina kata cincai-cincai ni dalam RM7,000.
Kalau duit Singapura dengan duit Brunei saya tak tahulah berapa Saya pernah sampai Singapura, saya pernah sampai Brunei, Singapura tak sampai lagi. 20 ekor unta, satu unta RM7,000. Kalikan dengan 20 ekor, boleh lebih kurang dalam RM140,000, betul? RM140,000. Tu mas kahwin Nabi kepada Khadijah. Mas kahwin RM140,000. Puan Nur Razak kata 2,500 Sing dollar kan. Sing dollar 2,500. Lebih kurang lah. Kalau duit Malaysia 7,000 kali kan RM140,000 Malaysia, tu mas kahwin Nabi kepada Khadijah. Banyak ni. Macam mana kita hari ni? Kita kata Puan kecil Izam tu minta maaf, nanti saya jawab ya. Minta maaf ya. Okey, baik. Kita kata selalu kita dengar mas kahwin ni yang paling murah itu yang paling berkat. Sebenarnya bukan paling murah ya ibu-ibu, yang paling mudah. Bukan paling murah, paling mudah itu yang berkat. Kalau suaminya orang kaya raya setakat 7 juta, mas kahwin tu mudah contohlah 7 juta tu mudah. Itulah yang paling afdal. Okay. Kalau suaminya orang biasa-biasa, dia rasa RM700 tu yang paling mudah bagi dia dan itu yang dia mampu. RM700 itulah yang paling afdal. Sebab apa? Kalau paling murah, dia takut dia akan menghina harga diri seorang wanita. Okay. Jadi itu hak pada seorang wanita, mas kahwin itu hak pada dia. Dia berhak untuk dapat yang lebih tinggi, mungkin dengan pendidikan, pengajaran, keturunan dan sebagainya. Agama ni dia jaga dua-dua. Jadi agama tak letak paling murah tetapi paling mudah. Cuma Jabatan Agama kita meletakkan contoh di Selangor RM300 supaya tidak ada pihak yang tertindas sama ada suami ataupun isteri. Kalau orang kita ni cakap murah ni RM10 pun dia bagi. Ambillah RM10 kononnya lah. Kan? Ada orang dia ambil kesempatan pula, take for granted lah untuk benda-benda macam tu. Kalau di Johor RM22.50. Itu ikutlah uruf lah, ikut keadaan negeri. Tapi yang paling terbaik adalah yang paling mudah. Okay? Itu minimal lah tu, jangan kurang daripada tu. Sebab ni harga diri seorang wanita. Okay? Baik, Nabi bagi. Maksudnya Nabi berkemampuan, Khadijah pun berkemampuan. Okay? Nabi berkemampuan, Khadijah pun berkemampuan. Dan perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni kita boleh kata mereka berada di fasa ekonomi kekeluargaan tu stable lah. Khadijah kaya, Nabi pun kaya. Sebab kita pun tak pernah dengar Nabi dengan Khadijah ni bekerja selepas perkahwinan. Tak ada riwayat kita pernah dengar mereka bekerja. Sebab apa? Duit dah bekerja untuk mereka. Dalam tempoh 15 tahun, daripada umur Nabi 25 tahun ke 40 tahun, 15 tahun dekat situ, kita boleh kata anak-anak Nabi ni dah dewasa. Betul? Dewasa. Anak-anaknya dah dewasa. Dan kita boleh katalah pada usia Nabi 40 tahun itu, Nabi sudah berada di comfort zone. Nabi sudah berada di comfort zone, zone selesa. Sama macam zaman hari ini, mereka berada di zaman pencen lah. Duitnya ada dan dia dah tak bekerja dah, duit ada, anak-anak pun dah dewasa. Duit tu makan sendiri je. Contoh macam itulah, saya nak bagi bayangan macam tu. Kita dah tak sibuk-sibuk benda-benda lain dah. Kita hanya fikir kita je. Anak-anak dah dewasa, duit ada, kan, kerja pun dah tak pergi dah. Kita berada di comfort zone. Nabi ajarkan kita satu perkara. Bila kita berada di zone tersebut, kita bukan fikir tentang apa yang kita nak. Sebab kebiasaan kita, bila kita berada di zone selesa, duit ada, anak-anak dah dewasa, kita akan fikir apa yang kita nak. Dulu tak dapat tukar sofa, sekarang ni saya nak tukar sofa. Sempena raya tahun ni, raya endemik. Contohlah. Kan, kita fikir macam tu. Kalau dulu saya tak dapat round the world, sekarang lah saya nak round the world. Duit ada kan? Masa pun banyak. Kalau dulu saya tak dapat naik motor besar, sekarang saya nak beli motor besar. Betul, kita kodok sekali impian kita. Sebab masa muda dulu, duit hanya nak belanja sekolah anak je. Sekarang lah kita nak merasa duit yang kita ada. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, masa Nabi duduk di zon selesa, Nabi tak fikir tentang apa yang dia nak, apa yang aku nak, apa yang aku nak. Tapi Nabi fikir apa yang umat dia perlukan. Okay? Sebab itu Nabi menyendiri, Nabi berfikir macam mana dia nak perbaiki umat dia, macam mana nak perbaiki masyarakat dia. Dan kita kalau berada di zon ini, kita perlu fikir seperti mana yang dilakukan oleh kita punya program pagi ni, kan? Agama Yasin ni, kita fikir, kita ada duit, kita ada masa, kita kena buat sesuatu untuk kita educate masyarakat kita. Salah satu cara macam kita buat lakukan sekarang ni.
Kita fikir apa yang boleh saya salurkan pada masyarakat. Dulu kalau saya accountant, mungkin saya boleh jadi bendahari masjid. Saya jadikan masjid ni sebagai platform korporat, masjid yang bertaraf korporat. Saya tak tahulah. Itu contohlah. Kalau dulu saya orang korporat, jadi CEO ke, jadi managing director ke, sekarang saya nak jadi nazir masjid, saya nak uruskan masjid secara korporat. Ikutlah kita salurkan semula kepakaran dan kemahiran kita kepada masyarakat ketika kita berada di zon selesa kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi masa Nabi naik ke Gua Hira itu. Okay, Nabi berfikir tentang umat dia ketika Nabi berada dalam keadaan senang, berada di zon selesa Nabi SAW. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh Baik, okey. Sekarang saya tak cerita detail lah Ini cerita tak detail sangat ni. Ni kita baru nak tengok-tengok ibrah je. Yang lebih utama lagi ibu-ibu, okey, yang lebih utama lagi sebenarnya saya nak bawa ibu-ibu tengok peristiwa nuzul Al-Quran. Okey, apa maksud umat? Umat ni dia bukan maksud pengikut, dia bukan bermaksud masyarakat. Bukan. Umat ini adalah gabungan. Okey, umat maksudnya gabungan. Ada dua benda yang berbeza tetapi bergabung dengan satu misi yang sama. Itu dipanggil umat. Dalam bahasa Melayu tak tahu istilahnya apa. Yang ini kita kena sambung balik surah Yusuf. Nanti ibu-ibu boleh jumpa balik. Allah menggunakan kalimah umat. Tapi bukan masuk masyarakat. Tetapi memberi maksud ada dua benda yang digabung dalam satu misi yang sama. Itu namanya umat. Itu asal. Jadi umat ni ada bangsa lain, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Punjabi, Pakistan dan sebagainya, orang putih, tetapi dengan misi yang sama. Jadi semua tu dipanggil sebagai umat. Dia benda yang berbeza-beza tapi dia bergabung dengan satu niat yang sama. Itu dipanggil umat. Okay. Kita tak boleh nak kata masyarakat. Sebab masyarakat dia perkataan lain. Okay. Itulah boleh. Okay, baik. Okay, sekarang ibu-ibu perhatikan. Saya nak share kat ibu-ibu. Kejap. Sekejap Okey. Saya nak tunjuk kepada ibu-ibu ada satu perkara ni yang lebih penting lagi bila kita nak bincang berkaitan tentang peristiwa nuzul Quran ni. Ada lebih penting lagi. Kita nak tengok tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Apa wahyu yang Allah turunkan? Kenapa wahyu itu Allah turunkan? Okay, kita tengok Sekejap. Okey. Baik, kalau ibu-ibu perhatikan di sini, ada ke? Nampak ke saya punya ni? Nampak Ustaz, Nampak. Boleh. Nampak Ustaz. Ayat. Okey, ibu-ibu tengok Allah Ta'ala turunkan wahyu pertama adalah surah Iqra. Iqra kan? Surah Iqra ni namanya surah Al-Alaq. Ini Al-Alaq surah yang ke-96. Allah susun pada surah ini walaupun di wahyu pertama tapi disusun di penghujung Quran di juzuk yang ke-30. Al-Alaq sebelum surah Al-Alaq ni adalah surah At-Tin. Okey. Kemudian Al-Alaq, selepas Al-Alaq adanya Al-Qadar dan selepas itu adanya Al-Bayyinah. 4 surah ni dia ada perkaitannya. Yang ini kita nak bincanglah supaya kita nampak betapa besarnya wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW ni. Dia bukan satu wahyu yang sekadar Iqra. Tak, sebenarnya dia perbincangan yang lebih besar. Okey, contoh kita nak tengok. Okey, kita tengok surah At-Tin dulu. Saya minta maaf lah, kita masa baki yang sangat pendek ni, saya sentuh mana yang kita sempat Baik, pertama surah At-Tin. At-Tin ni adalah surah, satu-satunya surah yang Allah menamakan dengan nama buah-buahan. Surah yang dinamakan dengan nama haiwan banyak. Al-Baqarah, Al-Fil, apa lagi? An-Namlu, An-Nakhlu, Al-Ankabut dan sebagainya. Tetapi untuk nama buah-buahan satu je, iaitu surah Tin. Surah buah Tin. Walaupun nama surah ni surah buah Tin, tapi surah ini bukan bicara tentang buah-buahan ataupun makanan. Dia berbicara tentang manusia. Allah nak cerita tentang manusia dan Allah Ta'ala cerita tentang Quran. Okey. Baik, macam mana? Ibu-ibu tengok Secara ringkasannya, saya minta maaf saya tak dapat nak detail panjang.
Allah kata watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada 3 sumpahan dekat sini. 4 sumpahan. Buah tin 1, buah zaitun 2. Bukit Tur Sina 3, negeri Mekah 4. Ada 4 sumpahan. Buah tin dan buah zaitun ni ibu-ibu, dia tak sekadar Allah sumpah dengan nama buah-buahan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, kata Imam Ibn Kathir, adalah merujuk kepada bumi Syam. Kenapa mereka melihat pada bumi Syam? Sebab sumpahan nombor 2 dan sumpahan nombor 3 adalah merujuk kepada tempat. Bukit Tur Sina dan negeri Mekah ni tempat. Jadi buah tin dan buah zaitun, dia mesti sama. Jadi para ulama tafsir kata apa? Dia adalah merujuk kepada tempat. Kenapa tempatnya di Syam? Sebab bumi Syam adalah bumi yang subur dengan buah tin dan buah zaitun. Kalau ibu-ibu pergi ke Baitul Maqdis, masih lagi ada bukit dikenali sebagai Olive Mount kan? Ada bukit zaitun. Di Lebanon, Syria, Jordan, Palestin. Ni bumi yang sangat subur dengan buah zaitun dia. Bahkan mereka pun makan buah-buah zaitun ni. Jadi macam jeruk. Kan? Okey, jadinya mereka kata Allah bersumpah dengan tin zaitun adalah merujuk kepada Palestin. Bumi Syam khususnya Palestin, iaitu di Baitul Laham. Apa perkaitannya? Sebenarnya Allah nak merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Kerana Nabi Isa lahir di Palestin di satu perkampungan namanya perkampungan Nazaret. Sebab itu agama Kristian dalam bahasa Arab dikenali dengan nama Nasrani. Sebab dia menisbahkan merekanya kumpulan adalah kepada tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nasrani, Nazaret, perkampungan di Baitul Laham. Okey, ni bersumpah dengan nama Nabi Isa. Bukit Tur Sina adalah merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Manakala wahadzal baladil amin, negeri Mekah ni adalah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Barulah Allah nak sebut apa? Bila Allah bersumpah dengan 3 nabi ni, Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Macam mana nak jadi sebaik-baik kejadian ni? Kamu kena ikut syariat Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beragama Nasrani, kalau benar-benar ikut syariat Nabi Isa, dalam kitab Injil ada cerita tentang Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad. Dia mesti akan masuk Islam. Okay. Boleh faham Kalau agama Yahudi betul-betul ikut syariat Nabi Musa, dalam kitab Taurat ada cerita tentang Nabi SAW. Dia mesti akan memeluk agama Islam. Jadi macam mana pun Allah nak bagi tahu, mereka mesti akan kembali kepada agama yang Allah jamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agama Islam sebagai agama yang paling terbaik. Dan barulah manusia itu akan jadi ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik keadaan dia, sebaik-baik bentuk dia. Sebab dia tak sekadar diterjemahkan sebagai hakiki, zahir kita ya sempurna. Tapi macam mana kalau ada orang tanya, habis orang kelainan upaya tak sempurna pun, macam mana nak kata ahsan taqwim? Ahsan taqwim ni tak sekadar zahir saja, tetapi Allah nak tunjukkan dari sudut dalaman dia, mengikut syariat Nabi-Nabi ni, dia akan jadi orang yang hebat. Sebaik-baik kejadian makhluk. Okay? Sebaik-baik kejadian makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk, jadilah mereka yang mengikut syariat Nabi-Nabi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala pada 3 ayat pertama. Kemudian pada ayat kelima Allah kata, ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian mereka akan dikembalikan di tempat yang serendah-rendah tempat. Di sini ada 2 tafsiran ibu-ibu. Ada 2 tafsiran. Apa yang dimaksudkan dengan asfala safilin? Tafsiran pertama adalah tafsiran di dunia. Manusia ni berada di tempat yang paling rendah. Sebagai anak kecil, tak ada kekuatan, tak ada daya, tak ada tenaga. Mandi pun tak boleh, pakai baju pun tak boleh. Orang uruskan. Nanti bila dia dah besar, jadi dewasa, dia akan berada di kemuncak hidup dia. Tenaganya banyak, dia boleh buat macam-macam, dia boleh makmurkan alam, dunia dan sebagainya. Tapi kena ingat, satu masa nanti, lagi tua, dia akan kembali ke tempat yang paling rendah. Dah tua, dia makin lemah, makin tak bertenaga, sama macam budak-budak balik. Beraknya, kencingnya, urus dirinya, dia akan kembali kepada zaman kanak-kanak dulu, yang mana dia berhajat dan memerlukan kepada orang lain untuk membantunya. Itu tafsiran pertama lah. Tafsiran yang kedua pula, asfala safilin dekat sini adalah merujuk pada hari akhirat. Manusia akan masuk ke dalam neraka Allah. Okay? Manusia akan masuk ke dalam neraka Allah. Baik.
Saya minta maaf ibu-ibu, dia sangat panjang kat sini. Tapi saya cuba ringkas mana yang kalau ibu-ibu tak faham tu bagi tahu Saya takut saya terlepas nanti. Baik, sekarang ni ibu-ibu tengok Kita rasa ayat 45 ni dia macam ada kebocoran. Allah cipta manusia sebaik-baik kejadian, tiba-tiba Allah nak masukkan manusia dalam neraka. Macam satu kerugian lah. Buat satu benda yang paling terbaik, kemudian masuk ke dalam neraka. Dibakar pula. Ayat 4 dan 5 ni, Allah explain di dalam surah Al-Alaq. Allah explain pada surah Al-Alaq. Okay. Ibu-ibu memorikan benda ni. Ayat 4, Allah cipta manusia sebaik-baik kejadian. Ayat 5, Allah kembalikan manusia di dalam neraka. Di tempat yang paling hina, paling rendah. Baik. Saya nak bawa ibu-ibu tengok dekat sini. Sekejap Okey. Sekejap. Saya stopkan dulu. Kita buka lagi sekali. Okey. Perkaitan di antara surah Tin tadi dengan surah yang selepas dia, surah yang berikut ni, iaitu Allah nak kata apa? Sebaik-baik makhluk, kamu ni nak jadi sebaik-baik makhluk mengikut syariat Nabi-Nabi ni, macam mana? Allah terangkan dia punya cara dia, iaitu ayat 1 sampailah ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima, kalau kamu nak jadi ahsan taqwim, kamu kena iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, sampailah ayat yang kelima. Nah, jadi sebaik-baik makhluk, macam mana nak ikut syariat Nabi ni? Inilah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Kemudian Allah kata, "Thumma radadnahu asfala safilin." Kemudian manusia akan kembali ke dalam neraka nanti di serendah-rendah tempat. Allah datangkan explanation dia, penerangan dia daripada ayat 6 sampailah ayat yang ke-19. Ayat yang terakhir di dalam surah Al-Alaq tu. Kalau ibu-ibu tengok kat sini, dia bercerita berkaitan tentang Abu Jahal. Mereka bercerita, Allah Ta'ala bercerita tentang Abu Jahal. Okay. So, kenapa manusia masuk neraka? Allah bagi contoh. Contoh dia macam Abu Jahal dalam surah Al-Alaq. Saya nak bagi contoh macam ni. Abu Jahal ni Allah datangkan teladan kepada kita. Dia ni ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Dia datang daripada keturunan Bani Makhzum, Bani terhormat di kota Mekah. Dia ada pengaruh, dia ada kuasa, dia kaya raya, dia adalah jutawan Mekah. Dan yang lebih khusus untuk dia, Abu Jahal ni dia adalah pemerintah kota Mekah. Kita bukan memerintah masjid ke, kita bukan nazir masjid, kita bukan orang yang jaga negeri Selangor ke Singapura dan sebagainya. Ni menjaga tanah haram Mekah ni. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, terpilih saja. Tapi Allah tunjukkan kepada kita, dia ni ahsan taqwim. Tapi kerana dia tolak syariat Nabi SAW, maka Allah tolak dia masuk ke neraka yang paling rendah, serendah-rendah tempat. Okay. Itulah perkaitan di antara surah Tin dan juga surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Okey, sekarang ibu-ibu kita bincang. Sebelum tu, ibu-ibu jelas ke? Boleh? Boleh jelas? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Baik, sekarang ibu-ibu tengok kenapa Allah turunkan wahyu pertama ni dengan kalimah Iqra'? Banyak surah yang Allah boleh bincang. Tapi kenapa Allah turunkan Iqra'? Pertama, sebab Allah nak agama Islam ni dia agama yang unik dan tersendiri dan dia berselisih dengan agama-agama yang lain. Agama sebelum kehadiran Nabi dan agama selepas kehadiran Nabi, semuanya agama yang doktrin hanya memaksa manusia percaya bulat-bulat. Percaya bulat-bulat. Apa yang kami kata sembah itu, sembahlah. Buat itu, buatlah ritual tu. Jangan banyak tanya. Sebab apa? Lagi bertanya dalam agama yang lain, lagi menambah kekeliruan dan kebingungan. Tapi agama Islam menggalakkan umatnya, Iqra'. Kamu baca, kamu terokai, kamu belajar, kamu dalami, kamu tengoklah alam ni. Dengan kalimah Iqra' tu memberi maksud yang luas. Pergilah kaji alam ni, pergilah cari kebenaran. Agama kita menggalakkan dan apa yang berlaku? Tengok penghujung surah Al-Alaq Allah kata apa? Wasjud waqtarib. Lagi banyak kamu mengkaji, lagi banyak kamu cuba berusaha mencari kebenaran, lagi banyak kamu akan sujud dan hampir kepada Allah.
Itu surah Al-Alaq. Okey, lagi banyak kamu mengkaji, mendalami, menerokai alam ni, kamu akan jumpa kebenaran, dan lagi banyak kamu akan sujud, wasjud waqtarib, sujud dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok kan, hari ni depan mata kita berapa ramai umat yang dia lagi banyak dia mengkaji, mendalami, maka dia akhirnya memeluk agama Islam. Baik, ada soalan, kenapa ramai yang tersesat? Sebab itu Allah ikat dengan kalimah membaca dekat sini, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Dia berada di satu kerangka, kita jangan sampai terbabas. Bebas, jangan sampai terbabas. Bebas kita dalam keadaan terbatas. Kalau kita berniat untuk mencari kebenaran, kita akan jumpa kebenaran. Kan? Dia jadi tersesat itu adalah kerana dia tak boleh terima. Mungkin kerana nafsu dia, syahwat dia, kehendak, kepentingan dia, kita tak tahu. Jadi Allah ikat, kamu belajarlah, pergilah mana-mana, terokailah dengan niat kamu nak mencari kebenaran. Banyak kisah. Salman Al-Farisi, ini antara orang yang nak mencari kebenaran. Daripada Parsi, Iran, datang jauh ni sebagai agama Majusi, kemudian berpindah jadi agama Nasrani, sampailah dia memeluk Islam, menjadi sahabat Nabi SAW. Sebab dia apa? Dia dah azam, saya nak pergi cari kebenaran, saya nak memeluk agama yang sebenar. Allah berikan jalan keluar. Pesan pada anak-anak kita, belajarlah sampai PhD pun, 2-3 PhD pun. Kalau niat belajarnya kerana Allah, insya-Allah wasjud waqtarib. Kamu akan banyak sujud dan kamu akan banyak menghampiri diri pada Allah. Kita tak nak jadi orang yang pakar, jadi orang alim tapi jadi sombong, jadi takabur. Kan dulu masa tak ada ilmu, masa tak ada PhD ataupun tak ada apa-apa, cakapnya elok je. Tapi bila ada ilmu, ada kemegahan, rasa bongkak, rasa sombong. Ini semua penipuan-penipuan dalam kehidupan. Sebab itu Allah ikat dengan kalimah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan kau yang menciptakan. Lalu Allah kata apa? Khalaqal insana min 'alaq. Okey, iaitu yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Ayat yang kedua ni Allah dah mula bercerita tentang satu ilmu yang tak ada kaitan dengan ilmu agama ataupun ilmu syariat. Allah cerita mula berkaitan tentang ilmu biologi dan ilmu perubatan. Nampak tak? Agama ni memandu manusia, kamu kaji alam, kamu akan hampir kepada Allah Ta'ala. Tengok haiwan jadi hampir, jadi dekat dengan Allah. Tengok diri manusia, kaji kehidupan manusia, diri manusia, kita akan hampir pada Allah. Baik, saya akhiri sikit je kat sini. Kalimah alaq, sebelum tu saya minta maaf, saya terlupa tadi. Siapa? Encik Izam tadi. Masih lagi boleh order buku perang ya, masih lagi boleh order. Okey, kalimah alaq dekat sini, inilah menjadi nama kepada surah ini, surah Iqra ni. Alaq ni maksudnya segumpal darah. Dalam bahasa Arab, alaq ni dia ada 3 maksud. Pertama, alaq ini bererti tergantung. Tergantung. Sebab itu dalam bahasa Arab, hanger disebut sebagai alaqah. Alaqah, tergantung. Hanger lah, hanger. Yang kedua, okey, kenapa alaq ni tergantung? Alaq ni dalam ilmu moden disebut sebagai embryo. Kan kita ada zygote, embryo, kita ada fetus kan? Alaq ni adalah fasa embryo. Yang mana fasa tu adalah fasa yang mana dia tergantung di dinding rahim seorang ibu. Kemudian yang kedua, alaq ini diterjemahkan sebagai segumpal darah. Segumpal darah ni maksudnya dia stuck, darah tu tak mengalir. Tubuh kita ni, hidup ni, setelah ada jantung, dia mengalir darahnya. Tapi masa dia dalam keadaan embryo, dia dalam keadaan yang darahnya terkumpul, bergumpal darahnya berhenti, tersekat. Itu alaq. Dan yang ketiga, alaq ni adalah bermaksud lintah. Kerana apa? Darah beku, betul ni Puan Niksum, darah beku. Alaq ni dia bermaksud lintah. Kerana embryo dia punya bentuk dia memang macam bentuk lintah. Itu pertama. Yang kedua, sifatnya lintah hisap darah, manakala embryo dia hisap zat tubuh ibunya, nutrisi ibu dia. Dan yang ketiga pula, lintah ini, kalau lintah hidupnya di dalam paya, dalam air, manakala embryo hidupnya di dalam air ketuban. Nampak tak? Allah menggunakan kalimah yang sama. Okey, mudghah. Mudghah ni apa? Mudghah ni adalah fetus. Awal perubahan menjadi fetus. Okey. Dalam bahasa Arab, dalam Quran ada 5 fasa kejadian. Daripada nutfah, sperm, kemudian dia jadi alaqah,
pergabungan jadi zygote, kemudian jadi embrio, kemudian dia jadi mudghah, fetus, kemudian dia jadi laham dan izam, iaitu adanya tulang dan dibalut dengan daging. Okey, itu fasa yang Allah sebutkan. Cuma menarik, bila Allah sebut mudghah ni iaitu daging yang tergigit dalam bahasa Arab lah. Terjemah mudghah ni adalah daging yang tergigit. Dan kalau kita tengok fetus, pembentukan manusia dari yang masih fetus tu, dia saiz dia memang saiz macam saiz daging yang kita boleh makan. Dan bentuk dia kalau kita perhatikan betul-betul, fetus tu dia ada kepala, tangan, kaki yang tak sempurna. Kalau tengok secara seimbas, dia seolah-olahnya macam daging yang ada bekas gigitan. Daging yang ada bekas gigitan, dan Allah menamakan sebagai mudghah. Nampak tak? Allah menyebut kalimah itu dengan kalimah yang tak sekadar memberi nama, tapi menggambarkan sifat dan kondisi benda tu. Kalau kita, saya tak tahulah dalam ilmu biologi, disebut zygote, embryo dan fetus, saya tak tahu dia ambil sempena nama apa, saya tak tahu. Mungkin ada lah, mungkin ada, saya tak mengkaji bidang tu lah, itu bukan bidang saya. Cuma dalam ilmu Quran, setiap nama yang diberikan itu memberi sifat, menggambarkan sifat kepada perkara itu. Masya Allah, ini antaralah. Allah mula berbicara ayat kedua, wahyu pertama turun pada Nabi itu dah mula bercerita tentang dunia dan ilmu-ilmu yang ada. Bayangkan kalau manusia, orang mukmin pelajari Quran, dia boleh jadi orang yang pakar bintang, ilmu astrologi, astronomi. Kemudian dia boleh jadi orang yang pakar zoologi, dan ilmu pakar haiwan. Kemudian geologi, pakar alam, macam-macam. Manusia jadi hebat sebab semuanya Allah Ta'ala akan cerita. Okey? Terima kasih Puan Azlina. Izam, kemudian dia jadi laham, betul. Tulang, kemudian dibalut dengan daging. Baik, saya tak dapat nak habiskan. Wallahu a'lam. Sampai pukul 10. Okey, baik. Puan Intan, seorang sahabat saya nak cari makrifat. Tapi sekarang ni dia cakap tutup aurat tak wajib and macam-macam lagi. Kalau dia nak cari kebenaran, sudah pasti dia akan tahu itu bukan kebenaran kan? Itu bukan kebenaran. Dibuktikan oleh Nabi, dibuktikan dalam Quran, semuanya perlu tutup aurat. Okey? Sebab tutup aurat ni dia ibadah yang tidak ada rukhsah. Solat ada rukhsah. Solat ni ada rukhsah. Kita boleh musafir, kita boleh jamak. Tapi aurat tak ada rukhsah. Tak boleh ada orang kata apa, saya ni bukan tak nak pakai tudung, saya tak nak hipokrit, saya bukan jenis orang macam tu. Dia tak ada rukhsah, dia tak ada sebab untuk nak kata saya ni tak nak hipokrit. Cuba ibu-ibu bayangkan. Ibu-ibu pergi majlis kahwin di hotel. Orang penganjur tak bagi masuk. Sebab apa? Syarat dia pakai baju batik ataupun baju tasedo ataupun baju Melayu siap bersampin dan bersongkok. Tiba-tiba kita datang pakai baju biasa je. Orang halang kita daripada masuk. Kita kata apa? Saya memang tak nak pakailah 3 baju yang disyaratkan tu. Kenapa? Sebab itu bukan pakaian saya. Saya tak nak hipokrit. Orang bukan nak peduli awak hipokrit tak hipokrit. Yang ini adalah syarat dan undang-undang. Kita naik kereta, tak nak pakai seat belt. Polis tahan. Kenapa tak nak pakai seat belt? Saya tak nak hipokrit. Saya memang tak pakai. Boleh ke jawab macam tu? Tak boleh. Sebab dia adalah undang-undang. Dan tudung, bukan tudung, aurat, menutup aurat itu adalah syarat. Dan itu adalah undang-undang. Kita tak boleh nak perkatakan ni bukan diri saya tak nak menipu, saya tak nak hipokrit. Ini jawapan yang kita rasa sangat-sangat menjadi alasan yang tak munasabah. Okey? Tapi hari ini masyarakat kita boleh terima pula. Okey? Baik. Solat dulu pula dikatakan haram. Jadi haram pula. Macam-macam. Okey. Baik, insya-Allah lah. Inilah sekadarnya. Mungkin ada apa-apa soalan ke untuk daripada ibu-ibu? Okey, saya tinggalkan nombor telefon saya di sini untuk sesiapa yang nak kirim buku, tapi sebelum ni kalau yang maklum boleh berhubung terus dengan Anti Masroha. Anti Masroha dia kumpulkan order kemudian maklumkan kepada saya lah. Sebab kadang-kadang kalau Anti Masroha pun kalau mesej saya pun saya jarang-jarang balas awal sebab saya jarang pegang handphone. Saya bukan jenis orang yang pegang handphone addict lah. Jadi jarang-jarang. Jadi saya takut saya terlambat balas. Kalau banyak-banyak order nanti lagi-lagi saya takut terlepas pandang. Jadi sebab itu saya maklum untuk memudahkan tuan-tuan juga. Tuan-tuan berhubung dengan Anti Masroha, nanti Anti akan mesej saya dan saya akan selesaikanlah penghantaran dan sebagainya lah.
Tapi saya tinggalkanlah nombor saya dekat sini. Okey, kalau ada apa-apa boleh maklumkan. Cuma saya minta maaf kalau saya terlambat. Okey, sebab saya memang jarang pegang handphone. Kadang bonda Ros pun kalau mesej saya pun lambat saya balas. Okey. Baik, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa soalan saya cek jap. Kalau tak ada soalan, saya berhenti dekat sinilah. Mudah-mudahan semoga ada manfaat insya-Allah. Baik, saya serahkan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah kita ditangguh untuk hari ini sehingga disambung lagi nanti insya-Allah minggu depan ke Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah yang sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu ini. Moga majlis kita ini dapat keberkatan dan rahmat Allah. Teruja dengan cerita-cerita cerita Rasulullah Ustaz ni. Tak habis, kita tak jemu-jemu mendengarnya insya-Allah. Kita mendapat keberkatan rahmat Allah, insya-Allah segala ilmu yang Ustaz bagi akan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Moga kita akan sentiasa diberi peluang mendekatkan diri dengan Allah yang berhimpun dengan para malaikat insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya memaklumkan kuliah Zuhur kita J&I pada tengah hari ini pada jam 2.30 petang. Tadarus Al-Quran satu hari satu juzuk dengan jemaah pilihan. Dengan ditasmikkan oleh Al-Fadhil Ustaz Farid insya-Allah. Tadarus Al-Quran betul kami dari JNI juga mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis hari ini, mohon Ustaz menutup majlis dengan doa dan tasbih kafarah dan surah Al-As dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan salihin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.